Dan malam ni kita nak sambung baca kitab kita Akhlak Salafus Saleh. Pada bab yang lepas kita berhenti, kalau tuan-tuan ingat, pada bab berhati-hati dengan amalan bid'ah. Kita dah baca dah. Malam ni kita nak masuk bab baru. Bab yang ketiga, iaitu banyak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk dia apa? Banyak berserah, bukan berserah, banyak berserah. Tajuk tu dah menunjukkan bahawa kena banyak dan selalu berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Sonok tajuk ni tuan-tuan, sonok. Pasal apa? Tajuk ni dia kena juga dengan baru-baru ni duk keluar keputusan UPSR. Ada yang upload, ada yang tak upload, ada yang kurung anak seminggu tak bagi keluar, takut orang tanya. Macam-macamnya duk ada ni. Mesti kita baca malam ni. Betul tak? Dia dapat 5A, dia masuk dalam Facebook. Anak dia dapat 3C 2D, simpan dalam bilik 2 minggu. Kenuri apa, tapi takut orang tanya. Kita baca malam ni. Dan banyak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang dikatakan banyak berserah pada Allah, iaitu banyak menyerahkan urusan diri mereka. Para sahabat Nabi SAW, mereka ni banyak serah diri pada Tuhan, serah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bagaimana ketika nak pergi perang, Nabi SAW tanya kepada sahabat, "Ya Omar, wahai Omar, apa yang kamu bagi ni besok nak pergi perang? Apa yang kamu bagi? Apa yang kamu bagi?" Kita contoh, kita duduk di surah Al-Ikhwan ni, nak buat bubuk apa, buat syura ke, saja seminggu sekali nak buat nasi tomato saja, bukan ada peristiwa apa-apa pun, saja. Dia tadi kita lama dah tak makan sekali ni, bulan ni tak makan sekali lagi, dia kata ni. Jom kita buat satu malam, buat makan nasi tomato kan, nasi daging dengan hujan-hujan ni kena apa tu, hak bawang tu panggil apa, ayam asam dengan daging. Allah, dia buka tajuk ni pula. Contoh, mai pakat bagilah, nak bagi duit pun boleh, nak bagi barang pun boleh. Ada tokey daging kata tak apa, saya bagi daging 4 kilo, cukup tak cukup? Kita saja nak buat makan-makan lagu tu, pakat duk bagi seorang sikit. Nabi tanya macam tu, ni nak pergi perang ni, hang bagi apa? Hang bagi apa? Nabi tanya macam tu. Kita try buat sekali. Sebab tu tuan tengok kita orang kita di Malaysia ni, kalau kita jemput dan esok pukul 11 minta mai rumah, pukul 11 minta mai rumah lah, orang 3 ujung sekali kena lot. Kalau 10 orang mai, 8 bawa Yasin. 10 kalau mai, 8 bawa Yasin. Dia sampai-sampai dia salah dengan Tomah pukul berapa nak baca Yasin. Kita kata tak ada baca Yasin. Dan yang hak dia panggil mai makan ni, saja nak makan lah. Tak nak baca Yasin, tak ada Yasin apa, tak ada doa selamat apa pun tak ada. Saja nak panggil mai makan tengah hari sekali, yang tu saja. Oh, kata pelik. Pelik kata kita ni makan dengan Yasin berpisah tiada. Kita ni kalau nak kena bagi makan, kena baca Yasin dulu. Padahal kalau tak baca Yasin pun, tak buat doa selamat pun, panggil orang mai di rumah, makan nasi di rumah kita, itu sudah dilakukan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa kepada sahabat bila Nabi hijrah daripada Mekah, Nabi pergi ke Madinah, antara benda yang Nabi pesan pada sahabat apa? Wa at'imu ta'am, dan jamulah, beri orang makan. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala sunat sesuatu juga. Tapi dia tak boleh, dia ni mesti ada apa-apa. Dia duduk main pula buruk sangka ni. Aku bersalah ni, terkena duit apa-apa ni aku tak tahu ni. Yasin pun dia tak buat, doa selamat pun dia tak buat, tapi dia buat kenuri, aku tak boleh. Dia duduk main macam tu. Dia duduk main perasaan macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak payah try. Tuan-tuan kita nak buka lah, kita nak tomato 10 kilo, bawang 10 kilo, daging 20 kilo, kita nak buat nasi tomato, siapa nak bagi. Dia nanti duduk telefon setiap usaha ni, pasal apa ni, kenuri apa ni, habang betul-betul. Kita saja nak buat makan. Dia kata nak buat saja, pasal apa, tak nak kena mengenal dengan maulid ke? Lah, dia tak boleh orang Melayu ni. Faham dulu, bagi makan itu sunnah. Nabi tanya, Omar jawab, "Ya Rasulullah, aku bagi banyak, semua harta aku bagi, tapi aku tinggal sikit untuk anak dan bini aku." Nabi tanya, tuan-tuan. Omar kata, "Aku bagi semua, kecuali ada sikit aku simpan untuk anak dan bini aku." Nabi tanya pula pada sahabat Nabi SAW, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa Abu Bakar? Bapa mertua Nabi SAW.
Wa ya Abu Bakar, apa kamu bagi pada agama? Nak pergi perang ni, apa kamu bagi? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, untuk nak pergi perang besok, aku bagi semua padamu ya Rasulullah. Nabi tanya, tak tinggal sikit ke? Ni saya adaptasi dalam bahasa Kedah lah, Nabi nampak faham. Nabi saja tanya, tak tinggal sikit ke abu anak bini? Ya Rasulullah, aku tinggalkan pada anak bini aku ni, aku serah pada Allah dan Rasul. Apa nak jadi besok, nak makan tak makan ke, apa nak jadi, aku serah pada Allah dan Rasul. Ini punya cerita, perlu bantuan, aku bagi semua. Keyakinan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seperti yang kita Nabi kata apa, kalau dihimpun umat aku sebelah, diletak Abu Bakar sebelah, maka berat lagi timbangan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Betul tak betul? Kita kalau sedekah duk tunggu ni bila nak kena apa-apa, bila nak kena apa-apa dia, aku semalam bagi RM10, ada nak kena apa-apa dah besok. Tengok ada orang belanja KFC, kena dia kata kena. Dia kata kena, dia kata aku sedekah RM10, abang saya bawa pergi makan KFC RM100, besok pergi campak pula lagi RM50 dengan harapan dapat RM500. Dia dah harap tu. Dia lupa Tuhan bagi rezeki kat sihat dia, Tuhan bagi rezeki kat anak cucu dia, Tuhan bagi kat dia rezeki hidup dia tenang, bahagia. Bahagia tak boleh beli. Bahagia tak boleh beli. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang miskin belum tentu bahagia. Ada orang kaya yang hidup dia tenang pasal dia ni buat benda hak Tuhan suruh. Tapi ada orang miskin pun sama, hidup dia tenang walaupun dia miskin, tapi dia kaya jiwa. Kaya jiwa. Sahabat Nabi diserah, Abu Bakar serah, tuan-tuan Allah sekalian. Abu Bakar boleh jawab macam tu, aku bagi semua ya Rasulullah. Kat anak bini tinggal apa? Aku tinggal Allah dan Rasul, tak ada hal lain aku tinggal daripada tu. Kita ada orang macam ni? Ada tak nak? Di surah Al-Ikhwan? Ada. Dia nanti pergi makan di kedai tom yam, tak nak bayar, dia buat macam ni. Kita makan 4 orang, berapa kena haji? Ni dapat RM10. Mainlah seorang RM10, kita share seorang RM10. Sampai kat dia buat pegang satu macam, dia duk pegang. Kita kenal dia 3 tahun lah, kita tahu lah. Cari apa haji? Itulah, tak bawa apa dah. Memang tak bawa dia kan? Tak bawa dia. Haji bawa apa? Saya hanya bawa Allah dan Rasul. Dia bawa Allah dan Rasul, tapi makan sup gebok. Faham? Sup gebok tertarik dua cawan. Tak nak bayar, ikut Allah dan Rasul. Dia tak serta pula Nabi ikat perut sampai 3 hari ni. Contoh ni saya bawa ni contoh. Jangan marah, contoh. Nak sebutnya berserah betul-betul pada Tuhan, berserah sungguh-sungguh pada Allah. Ni dia kata, dan menyerahkan diri mereka, anak-anak mereka. Nah, pengarang kitab Syekh Ahmad Farid kata apa? Urusan anak pun serah pada Allah. Dah lah ustaz, saya ni jaga anak dengan harapan besok mereka besar bolehlah bela saya. Jangan. Tuhan bagi anak-anak, kita tanggungjawab kita besarkan anak-anak. Dia nak balas tak balas bergantung pada rezeki kita. Kalau dia balas, alhamdulillah. Kalau dia tak balas, tanggungjawab kita selesai dah depan Tuhan. Nampak macam mana Allah takdirkan kita anak hak jenis tak boleh nak balas jasa, nak buat macam mana? Rumah mak ayah, rumah bagi anak-anak. Tapi rumah anak-anak belum tentu rumah bagi mak dan ayah. Betul tak betul? Kecil macam mana rumah ayah, rumah mak, anak mana adik-beradik boleh duduk sekali, 5 orang, 7 orang, 10 orang boleh duduk sekali. Tapi yang pelik ni besok bila anak-anak 5 orang, 10 orang ni dah ada dah keluarga, maksudnya ada 10 rumah. Tapi satu rumah pun ayah tak boleh pergi tidur. Pergi rumah ni menantu duk buat com, tahu tak com? Ni. Com, tahu tak com? Dia duk com lah, duk buat satu macam masam. Ayah duduk. Ayah ni dia tahu. Ayah ni tengok mata menantu, dia tahu menantu suka tak suka. Betul tak betul? Tambah mak, oh jangan main. Ayah pun dia ada juga insting dia. Tapi mak ni dia punya gerak hati dia lagi hebat tuan-tuan. Lagi hebat. Kadang-kadang contoh ni, saya bagi contoh pernah hak belum berlaku. Kita aksiden pukul 10 pagi, aksiden contoh. Pukul 12 mak nanti telefon. Assalamualaikum bang, sihat kan? Anak-anak semua sihat-sihat. Ni mak berasa nak guna kereta. Selama kita beli 3 tahun, mak tak pernah minta kereta, tapi hari tu dia tak minta kereta. Kita nak kata apa? Itulah mak hak sebetulnya tadi pukul 10 tadi baru aksiden tadi dekat Jaya ni. Itulah mak duk rasa lain dah tadi ni. Nampak?
Dia boleh rasa ni, dia boleh rasa. Dia boleh rasa. Dia tanya kat lelaki dia, abang rasa tak? Abang tak rasa apa, pergi kat mereka nak accident kan, nak apa kan, pergi kat mereka. Suami dia senang. Dia ada perasaan. Anak-anak dia kata apa? Serah pada Tuhan. Serah pada Tuhan, bukan kerja kita. Kita bagi hari ni agama untuk dia. Besok belum tentu, tuan-tuan. Allah boleh uji kita juga. Anak ustaz ke anak imam, Allah boleh uji. Baru kita kena faham. Contoh, ayah dia pengusi surau tapi anak dia tak pakai tudung. Kita orang mengaji, kita faham. Allah kesian kat pengurusi. Allah uji dia dengan anak yang tak pakai tudung. Itu orang mengaji punya jawapan. Orang tak mengaji dia akan kata apa? Ni apalah pengusi surau saja. Bini pun tudung tak tutup. Dia kata tu. Ini jawapan orang tak mengaji. Kalau orang mengaji, dia akan tengok dari sudut hati dia. Dia tengok sudut hati dia. Ini pengusi 5 tahun, bini pun tak pernah main surau. Pernah dengar ada perkataan tu? Allah tengah uji dia, hati-hati sebelum kena kat kita. Siapa kena ujian ni? Nabi Lut AS. Nabi Lut AS, waktu malaikat datang berjumpa dengan Nabi Lut, berupa seorang lelaki yang segak, tampan. Isteri dia keluar, bagi tahu pada orang kampung, "Hei orang kampung, jom pergi rumah aku. Aku ada tetamu lelaki yang segak dan rupawan." Waktu tu kan mereka suka sama sejenis. Yang khianat pada suami siapa? Isteri. Ujian isteri, ujian anak-anak, kita tak tahu tentang Allah sekalian. Sebab tu bila kita mengaji, kita faham. Nampak macam mana Allah uji kalau 5. Bukan semua jadi. Bukan semua jadi. Kalau semua jadi, rezeki dia. Ustaz, seronok Ustaz, jiran saya sebelah kanan ni, anak dia doktor seorang, lawyer seorang, peguam. Lawyer tu peguam lah kan. Lawyer, peguam, accountant seorang, arkitek seorang. 5-5 berjaya. Oh, bagus kan? Tapi itulah Ustaz, hak doktor duduk di Johor, yang arkitek duduk ada di Singapura. 5 anak ni semua duduk di luar. Mereka duduk orang sunyi. Kami itulah Ustaz, dah anak-anak berjaya ni, kami pula sunyi, tak ada orang di rumah. Hak jiran belah kiri ni pula, seorang duduk kerja Jaya ni, seorang lagi duduk kerja Lagapas di Selayang, baju kuning. Seorang lagi duduk kerja apa, Alam Flora ke apa, kutip sampah ke tu kan. Tapi tiap-tiap hari balik, rezeki dia pula. Walaupun anak dia tak berjaya sampai keluar negara, tapi rezeki mak ayah dia tiap-tiap hari boleh tengok muka anak dia. Tak macam kawan tadi, Allah bagi rezeki anak-anak pandai, tapi Allah tarik, dia tak boleh jumpa anak dia. Setahun sekali pun belum tentu, kadang-kadang 2 tahun sekali, kadang-kadang 3 tahun sekali. Walaupun kaya, tapi mak dia tak boleh tengok dia. Allah boleh buat semua ni. Allah boleh buat. Berapa ramai orang doktor, dia sendiri tak boleh rawat ayah dia. Tak boleh rawat. Dia duduk kerja di Johor, ayah dia sakit di KL, dia tak boleh buat apa. Ni kita kena faham. Tu yang saya kata tadi ni, anak-anak